Allahu Akbar. Tuan, tanda demi tanda, tanda demi tanda. Bayangkan Dajjal turun di tempat kita, tuan-tuan. Dajjal ni sangat-sangat mudah kita kenali. Ada tanda di dahi, kafara, matanya buta sebelah. Dia manusia biasa. Dajjal ini seorang manusia biasa. Dia makhluk manusia macam kita. Kita boleh kenal dia, semua orang kenal dia. Kalaulah Dajjal datang sini dengan tulis kafara di dahinya, dengan subhanallah matanya buta sebelah, adakah kita nak ikut dia? Nak ikut dia tak? Tak. Kita tak akan ikut dia. Kita kata sebab kita kenal dia. Tapi Nabi kata tak. Ramai orang akan ikut dia. Yang paling banyak ikut dia ialah orang perempuan. Sehingga seorang lelaki terpaksa ikat anak dan isterinya, orang yang dia kasih, sebab mereka semua nak ikut Dajjal. Tuan-tuan, subhanallah, bayangkan pada ketika itu kita dalam kelaparan yang teramat sangat. Hidup kita sangat susah. Elektrik tak ada, handphone tak boleh pakai, kereta ada saja tak boleh pakai sebab tak boleh nak pam minyak. Hidup kita sangat susah, tak ada orang kerja sebagainya. Tiba-tiba turun Dajjal. Dengar Dajjal sampai dah, subhanallah, dekat Tok Keramat. Sampai dah Dajjal dekat Datuk Keramat. Orang Datuk Keramat tak mau terima dia. Aku Dajjal, ikut aku. Tak mau ikut Dajjal, kamu tu Dajjal. Tak apa, Nabi cerita, orang yang tak mau ikut Dajjal, kampung yang tak mau ikut Dajjal, Dajjal keluar besok tu jadi padang jarak, padang terkukur. Tuan-tuan, kita fikir macam mana padang jarak terkukur tu? Subhanallah, dia hantar bom ya tuan-tuan. Sekali bom je, bom, boom, habis. Dengar pula, subhanallah, Dajjal sudah sampai dekat dengan kita ni, Masya Allah Rabbi, dekat Masjid Aceh. Sampai dekat situ dah. Orang Masjid Aceh terpinga-pinga, nak ikut aku ataupun tidak, aku Dajjal. Dia kata tak mau ikut. Tak mau ikut, kamu nak jadi macam Datuk Keramat hancur? Kamu nak apa? Lapang, makan. Nah, ambil makanan, ambil makanan. Diriwayatkan bahawa pengikut-pengikut Dajjal bawa roti berbukit-bukit. Lapang, makan, nah duit, nah ambil semua nikmat dapat. Yang sana tak mau ikut, hancur. Yang ikut dia dapat nikmat, tuan-tuan, makanan apa semua, hebat tempat dia. Lembu-lembu, binatang ternak, gemuk-gemuk. Tiba-tiba kita dengar yang Dajjal sudah sampai, nak sampai dekat Jalan Perak, nak sampai dekat tempat kita ni. Tuan-tuan, kita bermesyuarat, agaknya waktu tu apa keputusan kita? Ni Dajjal nak sampai ni, macam mana ni, kita nak buat apa ni? Ada kata apa? Jangan ikut, tengok Tok Keramat apa jadi. Kita kena, kalau kita ikut ni, tengok ni nikmat depa semua dapat. Waktu tu akan ada orang yang angkat tangan kata apa? Kita darurat sekarang ni, kita darurat, kita ikut Dajjal. Tuan-tuan, subhanallah, bayangkan waktu tu kita berada pada waktu tu, subhanallah, tuan-tuan, fitnah yang cukup besar, fitnah Dajjal, ujian yang cukup hebat, ujian Dajjal. Sebab tu para sahabat cukup takut untuk berada pada zaman ni. Para sahabat minta jangan sampai pada zaman ni. Allah dah pilih kita untuk duduk pada zaman ni, tuan-tuan. Tanda demi tanda, tanda demi tanda, kita takut kita berada pada zaman kemunculan Dajjal. Oleh yang demikian, tuan-tuan, ulama' dah berpesan kepada kita, subhanallah, ulama' di Tarim berpesan kepada kita, banyakkan membaca surah Al-Kahfi. Baca surah Al-Kahfi, dan Dajjal akan turun, kata Nabi SAW, pada ketika mimbar khutbah sudah tidak lagi bercakap tentang Dajjal. Berapa lama tuan-tuan hidup, duduk di sini, berapa kali tuan-tuan dengar khutbah ni bercakap tentang Dajjal? Tak pernah dah. Sekarang, tuan-tuan sekalian, subhanallah, Dajjal akan turun pada ketika Dajjal sudah tidak dibicarakan di mimbar-mimbar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang pertama, bagaimana yang perlu kita buat? Yang pertama, banyakkan membaca surah Al-Kahfi. 10 ayat awal surah Al-Kahfi dan 2 ayat akhir surah Al-Kahfi jadikan amalan seharian. Yang kedua, subhanallah, tuan-tuan, banyakkan berdoa, Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. Yang ketiga, tuan-tuan, lazimkanlah tuan-tuan untuk hadir ke majlis ilmu. Nabi sebut, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Kalau Allah nak kepada ni keselamatan di dunia, keselamatan di akhiratnya, keselamatan waktu hidup di dunia, dijauhkan daripada fitnah Dajjal dan sebagainya, yufaqihu fid din, Allah akan bagi dia faham urusan agama dia. Nak faham urusan agama, tak boleh duduk di rumah, tuan-tuan. Nak faham urusan agama, tak boleh nak gelak kah tengok maharaja lawak. Nak faham urusan agama, tak boleh duduk depan TV tengok kilauan emas. Nak faham urusan agama, mai duduk di majlis-majlis ilmu. Saya minta tuan-tuan,
Setiap hari yang kita peruntukkan untuk dunia sepanjang hari, ambil sikit bainal maghrib wal isya, di antara maghrib dan isyak tu untuk hadir duduk mengaji sekejap sebagai bekal. Nanti kita kembali bertemu dengan Allah. Mudah-mudahan dengan sedikit bekal ni Allah selamatkan kita di dunia dan di akhirat daripada fitnah yang macam ni. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, ambil sikit masa, jangan terlalu sombong dengan Allah atas nikmat yang setiap hari Allah bagi pada kita. Bainal maghrib wal isya tak dapat setiap minggu pun tuan-tuan, dapat 3 hari dalam seminggu pun jadilah, ambil di antara maghrib dan isyak, mai duduk mengaji sikit. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada fitnah Dajjal dan fitnah-fitnah yang berlaku sekarang ni, yang tak mampu, yang sangat susah untuk kita bendung. Tuan-tuan, jangan sampai nanti bangkit di depan Allah dalam keadaan menyesal sebab tak tahu apa-apa. Allah cerita dalam Al-Quran, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Allah sebut dalam Al-Quran surah As-Sajdah, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Alangkah ngeri kamu tengok orang yang berdosa itu, mereka tunduk kepala mereka di hadapan Tuhan mereka. Tunduk apa? Tunduk malu, tunduk takut, tunduk menyesal. Kenapa? Rabbana absarna, hari ini kami nampak dah ya Allah, nu dosa yang kami buat dulu. Hari ini kami dah nampak dah api neraka yang menjulang-julang di depan kami. Hari ini kami dah dengar dah dosa-dosa yang kami buat dulu. Hari ini kami dah dengar dah api yang begitu menakutkan di depan kami. Allah cerita dalam riwayat, tuan-tuan, Nabi cerita bagaimana nanti dipanggil api neraka, bangun di depan manusia. Manusia nampak api neraka, mereka menangis semahu-mahunya, habis air mata, keluar air mata darah, takut masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Waktu tu tunduk, takut. Farji'na na'mal salihan, ya Allah, hantar aku balik pi dunia sat. Aku nak buat amal soleh. Kenapa? Inna muqinun, hari ni aku yakinlah. Dulu tak yakin, dengar saja tuan-tuan, subhanallah. Jangan sampai menyesal macam tu, macam diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Tuan-tuan, ambillah pengajaran daripada kongsikan pada hari ini. Jangan sampai apa yang berlaku ini kita tidak mengambil sebarang pengajaran, mengambil sebarang pengajaran daripadanya, menyebabkan kita ini subhanallah dalam keadaan terpinga-pinga. Kalau nanti turunnya kiamat, kalau nanti turunnya Dajjal, kalau nanti turunnya fitnah, kita dalam terpinga-pinga, tidak tahu apa-apa, seperti seekor keldai yang bila turunnya kiamat dia terpinga-pinga, tidak tahu apa-apa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.